أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru bagi edisi pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021 bersamaan dengan 17 Syawal 1442 Hijri. Alhamdulillah, tidak kira walau di mana jua anda semua berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini sebagaimana biasa kami bawakan kepada anda untuk topik tafsir dan tarannum dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, iaitu kita akan sama-sama menghayati surah Az-Zukhruf ayat 36 sehingga ayat 43. Tanda sebagaimana biasa kita bawakan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dayana? Alhamdulillah Ustaz. Kembali kita digandingkan pada pagi ini Ustaz. Alhamdulillah. Saya sebenarnya ramai yang tak sabar-sabar nak mendengarkan kalam mutiara daripada yang bahagia Ustaz. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan Ustaz, kita masih lagi, para penonton masih lagi berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19 pada saat dan ketika ini. Jadi sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Baik, menerusi semalam, kes yang terkini dikeluarkan menerusi laman Kementerian Kesihatan Malaysia, 8,290 kes baharu direkodkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan 549,514 kes. Saya kira ini antara jumlah tertinggi setakat ini. Dan kes sembuh baru 4,814 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 474,139 kes. Manakala bagi jumlah kes kematian baru sebanyak 61 kes kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 2,552 kes. Saudara sidang penonton, mari sama-sama kita berganding bahu, kita membantu para petugas barisan hadapan yang sekira dalam keadaan yang cukup getir genting pada ketika ini. Sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa sungguh-sungguh, dan kita dalam masa yang sama mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Dan kita bersiap sedia juga Ustaz, sebagaimana yang diumumkan oleh pihak kerajaan semalam, kita akan melalui satu fasa ataupun lockdown yang terbaru yang akan dimulakan pada 1 hari bulan Jun nanti. Dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz. Surah Az-Zukhruf ayat 36 sehingga ayat 43 di antara surah yang ke-43 dalam Al-Quran, juzuk yang ke-25, mempunyai 89 ayat, dan pada muka surat 489 permulaannya. Dan hari ini kita akan sama-sama tadabbur bermula ayat 36 sehingga ayat 43. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat saya Al-Fadhil Da'i Ustaz Anas dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Mari kita mukaddimahkan, kita mulakan pagi baharu kita pagi ini dengan kita mentadabbur pagi ini ayat surah Az-Zukhruf ayat nombor 36 sehingga ayat nombor 43. Dan Yana, saya minta izin untuk kita mulakan terlebih dahulu, kita baca sama-sama ayat nombor 36 sehingga ayat nombor 43. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat sambungan perbahasan yang telah diberikan oleh Tuan Guru kita Dr. Luqman Ibrahim semalam, surah Az-Zukhruf ini, Az-Zukhruf itu bermaksud perhiasan. Dan kalau kita lihat tema surah ini daripada awal sehinggalah ke akhirnya menceritakan, memberikan peringatan kepada manusia perhiasan yang sering manusia nampak di atas dunia ini yang berbentuk materialistik, sama ada emas, perak, kenderaan, rumah dan sebagainya, kalaulah tidak berhati betul-betul, menyebabkan manusia akan tergelincir dan terkena penyakit yang disebutkan sebagai hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cintakan dunia sehingga takutkan kematian. Jadi maknanya tema sepanjang surah Az-Zukhruf daripada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dengan perhiasan di atas dunia ini. Baik, seperti yang Dayana sebut tadi, surah ini merupakan surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, surah ini diturunkan sebelum peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah. Dan kalau kita lihat, surah ini turun ketika mana kaum Quraisy
mereka sudah nekat untuk menghalang dakwah Rasulullah. Mereka nekat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dendam, tak puas hati mereka atas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Taala tetap menjaga rasulnya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang rahmati Allah, surah ini juga memberikan ancaman kepada Quraisy dan tentunya ia sebagai motivasi untuk memperkukuhkan, menetapkan keyakinan dan pendirian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 89 ayat seperti yang dari Anas sebut tadi, dipecah kecil lagi para ulama tafsir, dikira jumlah kalimah di dalam surah ini 833 kalimah, dipecah kecil lagi, jumlah huruf ialah 3400 huruf. Jadi di situ kita lihat para penonton betapa cintanya ahli tafsir, ahli Al-Quran ya kepada Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai ke tahap itu dikira kalimahnya berapa, hurufnya berapa. Jadi sebagai mukaddimah, itulah selayar pandang ataupun mukaddimah tema surah Az-Zukhruf yang kita bicarakan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita telah pun mendengar sedikit antara mukadimah dan juga alunan ayat suci Al-Quranul Karim surah Az-Zukhruf sebagaimana telah pun dialunkan, dibacakan oleh yang bahagia Ustaz. Dan saudara-saudara penonton, mudah-mudahan menjentik hati kita untuk kita sama-sama Ustaz rajin untuk kita mentadabur, bukan sekadar untuk kita tilawatul Quran, bahkan juga kita mengaplikasikan, menghayati dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan mungkin untuk permulaan awal ni Ustaz, kita raikan soalan yang telah pun bersama dengan kita pada ketika ini di Facebook Ustaz Ziyatul Sidik. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 36, bagaimanakah seseorang yang buta Al-Quran namun dia bertadabur setiap ayat, dan ada segelintir pula yang pandai mengaji namun tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim? Apakah di antara keduanya berpeluang untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Sidik, penonton setia kita ya. Dari Anas. Al-Quran tentu sekali merupakan kitab hidayah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan kitab yang memberikan petunjuk, pedoman kepada sekalian hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak baca sahaja tanpa faham, tanpa tadabbur, ataupun kita nak baca terjemahan sahaja, nak tadabbur sahaja tanpa kita baca teks ataupun ayat Al-Quran. Yang mana? Jawapannya para penonton, kita nak dua-dua. Kita nak baca, kita nak khatamkan, dan pada masa yang sama kita nak faham dan kita nak tadabbur dan beramal dengan ayat Al-Quranul Karim. Dua-dua mesti bergerak serentak. Kerana itu, para penonton sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan menjadi ataupun memberi syafaat, bantuan kepada kita di hari akhirat nanti. Kerana itu para penonton rahmati Allah, Nabi SAW sebutkan kepada kita. Jadi soalan sahabat kita tadi, mungkin orang ini dia buta Al-Quran. Dalam proses belajar, ada tersalah di sana, di sini, makhraj huruf tu mungkin. Ya tak kan, apa, tergagap-gagap. Jadi, betul apa yang Nak sebut tadi. Dalam hadis Nabi menyatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Mereka ini ditempatkan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia. Tetapi Nabi sebut lagi di belakang hadis itu, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fihi. Tetapi ada satu lagi kumpulan orang yang baca Quran tetapi tergagap-gagap. Ada salah, ada sini, dia makhraj hurufnya tak betul. Terketak-ketak. Kan, terketak-ketak. Tapi di dalam proses belajar, Nabi mengatakan wa alaihi syaqun. Nabi faham mereka yang dalam keadaan tergagap-gagap, ada salah sini, tetapi dalam masih proses belajar, mereka dalam kesusahan nak membaca Al-Quran. Susah nak berbetulkan bacaan, ya, susah nak menyebut. Nabi kata orang yang kedua kategori ini, falahu ajran, bagi mereka dua pahala. Satu, para ulama hadis kata, yang pertama pahala kerana apa? Satu, pahala dia baca Quran.
dia nak baca Quran. Dan yang kedua, pahala susahnya dia nak baca Quran tetapi dia belajar. Allah. Jadi ini ganjaran yang Nabi SAW sebut. Jadi para penonton rahmati Allah, pada pandangan saya yang kerdil ini, kita mesti bergerak berseiringan. Ya, kita belajar Al-Quran, memperbetulkan cara sebutan, tajwid, fasahah, dan pada masa yang sama kita mesti tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita menghayati makna dan kita bawa ayat Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ini merupakan matlamat Al-Quran diturunkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan subhanallah Ustaz, kita telah pun ada pemanggil yang pertama bersama kita di talian pada ketika ini, Robizan Abu Bakar. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, Ya. bagaimana kita nak nasihat orang di sini? Contohnya, mungkin dia dah berumur, tapi dia tak nak mengaji, tak nak apa. Ya. Itu je soalannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Puan Robizan Abu Bakar yang saya kira cukup menarik walaupun ringkas Ustaz. Kadang-kadang nak nasihat orang ni Ustaz, mungkin dia ada metod ataupun kaedah tersendiri Ustaz. Betul. Terima kasih Puan Robizan, satu soalan sangat baik. Tentu sekali apabila kita nak menegur orang ini, dia ada adab, tata tusila dan hikmahnya. Yang paling penting, yang pertama sekali, niat kita memberikan teguran ataupun ajak orang tersebut untuk baca Al-Quran. Niatnya ialah kita sama-sama berkehendakkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, apa yang kita boleh buat, mungkin ajakan kali pertama tak berjaya dengan nasihat, yang kedua tak berjaya, tak mengapa. Kerana apa? Mungkin kita ajak hari ini, tetapi orang ini, suami kita ke, adik-beradik kita ke, dia terdetik hati mungkin sebulan daripada tarikh yang kita tegur tadi, yang kita beri nasihat tadi. Lambat sikit. Lambat sikit. Mungkin sebulan selepas itu, mungkin setengah tahun selepas itu. Allah. Tak mengapa, kita beri ruang kepadanya, dan yang paling penting, kita jangan berhenti beri nasihat. Dan nasihat saya, contoh kalaulah orang tersebut dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, suami ke, anak-anak ke, tak mengapa, kita yang mulakan terlebih dahulu untuk baca Quran di dalam rumah kita. Insya-Allah lambat laun hatinya akan terbuka juga. Masya-Allah, tengok seronok rupanya baca Quran. Dapat ketenangan, dapat sakinah, rasa seronok, rasa nak tahu. Insya-Allah kita mulakan terlebih dahulu. InsyaAllah satu hari nanti kita doakan hidayah sampai kepada orang yang kita nak tegur tadi. Wallahu'alam. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi pemanggil kita yang kedua di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Tuan Haji Ismail. Sebelum saya nak tanya Ustaz, saya nak belajar Taranum 2 rayat Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Allah. Okey, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقصد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Okey, soalan saya Ustaz. Seseorang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami isi maksudnya. Persoalan saya, adakah dapat melemahkan syaitan atau boleh menjadikan satu sebagai pembinting dirinya dari godaan syaitan? Baik. Itu soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara alunan Sedap, subhanallah. Subhanallah. InsyaAllah nanti kita akan jawab apa soalan yang telah pun diajukan serta dengan sedikit komentar Ustaz kepada bacaan beliau. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
ulang tayang Pentas Halakah Kuatkan Israel bersama Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin 29 Mei di TV3. Dalam masa 10 tahun lagi, tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Pada tahun 1973, gabungan Arab mengalahkan Israel. Jelas kaum Yahudi, mereka ingin duduk saja, menunggu peluang saja. Minta bantuan orang, mereka menunggu untuk menang, tapi tanpa ingin berusaha berjihad dan sebagainya. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau dapat sama-sama kita saksikan siaran iklan sebentar tadi. InsyaAllah pada petang hari ini, ulangan pentas halakah jam 5.30 petang. Saya kira cukup menarik dan sama-sama kita tonton dan kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan topik yang bakal dibicarakan untuk siaran ulangan pentas halakah jam 5.30 petang ini. InsyaAllah semudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud untuk sama-sama kita tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 36 sehingga ayat yang ke-43. Dan Ustaz, tadi kita ada pemanggil Haji Ismail Maisa yang saya kira bacaan cukup baik. Cuma mungkin ada beberapa komentasi daripada yang bagi Ustaz dan juga jawapan kepada persoalan beliau. Dipersilakan Ustaz. Baik, subhanallah, terima kasih Tuan Haji Ismail pagi ini memberikan aura, ya, membacakan Al-Quran sama-sama kita hayati. Dan inilah indahnya Al-Quran, makin dibaca makin cinta. Makin dibaca makin perkara baru kita dapat faham. Baik, sedikit sahaja penambahbaikan kepada Tuan Haji Ismail. Yang pertama pada perkataan nuqayyid lahu. Hati-hati, bukanlah huruf qalqalah. Yang huruf qalqalah hanya 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qad, bujaddin. Jadi 5 ni saja yang apabila bertemu dengan huruf ini mati ataupun sukun, barulah dentak. Ya, aq, ab, aj, ad. Selain daripada 5 huruf ini tak perlu didentakkan. Jadi kena hati-hati, nuqayyid lahu, nuqayyid lahu. Kemudian syaitanan, dengung ya, syaitanan fahuwa lahu qarin. Ala kulli hal, subhanallah, bacaan Tuan Haji Ismail sangat baik. Kita perkemaskan lagi dengan ilmu-ilmu baharu dengan para asatizah kita, insya-Allah. Baik, soalan Tuan Haji Ismail tadi, tentu sekali apabila kita membaca Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memberikan hidayah kepada kita semua. Sebagai panduan, pedoman dan hidayah kepada kita semua. Jadi dalam keadaan kita ini, termasuk diri saya, kita bukanlah pandai bahasa Arab sangat. Ya, bolehlah sikit-sikit kan, murtabak. Ana, anta, sikit-sikit. Jadi kerana itu, untuk kita tadabbur Al-Quran, saya teringat Asy-Syanqiti menyatakan bila sebut tadabbur ada 5 ciri ataupun 5 perkara. Bila sebut tadabbur, nombor 1 ialah baca Quran. Mesti baca Quran, satu. Yang kedua, kita mengetahui makna ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana? Kita kena ada terjemahan Al-Quran di rumah kita. Jadi antara terjemahan yang baik, elok sangat kita ada di rumah kita, tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang ketiga, kita memahami ayat Al-Quran tersebut. Memahami apakah sebab turunnya Al-Quran ataupun ayat Al-Quran tersebut. Apakah konteks ayat tersebut. Apa makna sebenar. Tentulah memerlukan metodologi yang betul. Bila yang anda sebut tadi, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, Tuan Guru kita semua, sentiasa peringatkan dalam pentas halakah ini. Dalam kita nak memahami Al-Quranul Karim, ada metodologi Al-Quran. Jadi bagaimana? Perlu kita memahami ilmu tafsir. Ya. Itu nombor 3. Yang keempat, bila sebut tadabbur, maknanya ialah refleksi. Apabila kita baca ayat Quran, faham ayat tersebut dan bawa ayat tersebut dalam kehidupan kita. Amalkan ayat tersebut dalam kehidupan kita.
Kita sebagai seorang suami, ambil perhatian kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai seorang isteri, ambil perhatian kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai majikan di pejabat, ambil perhatian ayat-ayat Al-Quran. Begitulah seterusnya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tentulah kita beramal dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini 5 perkara yang disebutkan oleh Syangqiti kepada kita, makna ataupun formula yang disebut sebagai tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi kita secara bertahap-tahap, dan tentunya nak memahami Al-Quran ini perlu ada guru, ustaz-ustazah yang mempunyai kepakaran dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji Ismail yang bertanya seperti tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Al-Shal yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, ayat 36. Adakah orang yang berpaling dan tidak peduli dengan peringatan Al-Quran itu, di dalam badan mereka ada syaitan yang bernama Qarin, yang menjadi teman setia, yang tugasnya mencantikkan amalan-amalan yang buruk seperti syirik dan sebagainya. Dan yang kedua, apakah kesan kepada mereka yang tidak mempelajari tafsir Al-Quranul Karim? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih saudari Asyal yang bertanya. Baik, yang pertama, saya kira soalan sahabat kita yang bertanya tadi ialah ayat nombor 36 dan ayat nombor 37. Baik, saudara, ayat yang kita baca tadi, ayat nombor 36 sehingga ayat nombor 38 dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dengan makhluk yang paling bahaya, iaitulah syaitan. Ya, hati-hati dengan makhluk yang paling bahaya, iaitulah syaitan. Dalam ayat ini, ayat 36, kita bacakan tadi, wa man ya'shu an dzikrir rahman, dan sesungguhnya barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Dalam ayat ini, para ulama tafsir kata, sesiapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah. Yang kedua, sesiapa yang berpaling daripada Al-Quranul Karim, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan syaitan menyesatkannya, dan syaitan itulah yang akan menjadi teman karibnya. Qarin itu bermaksud teman karibnya. Jadi orang yang tinggalkan Al-Quran dalam hidupnya, tinggalkan zikir dalam hidupnya, tinggalkan agama dalam hidupnya, mereka ini sedang bersahabat dengan syaitan, dan syaitanlah yang sentiasa memberikan ilham kepada orang ini yang buruk, yang dosa itu nampak cantik. Allah. Dia make up bagi nampak elok-elok. Yang buruk ni, hak yang seronok ni dia kata, hak ni yang syok ni, hang kena ikut jalan ni. Ini hati-hati, Allah Ta'ala dah pesan kepada kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada terjebak dengan hasutan dan juga tipu daya iblis serta syaitan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini kita raikan lagi sahabat pemanggil kita, Sufinah Yusof. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufinah Yusof daripada Tanjung Karang. Ajukan soalan Ustaz ya. Ya, silakan. Ustaz, betul ke Ustaz kalau kita ni mempelajari, kita niat sangat nak baca Al-Quran, kita nak belajar, lepas tu kita mengajar, kita sampaikan tu, Allah akan tolong kita Ustaz. Lepas tu yang kedua soalan saya Ustaz, saya ada buat talian macam kita orang satu grup lah yang niat nak belajar sama-sama, nak ulang kaji sama-sama kan, sebab kita nak belajar pun tak boleh sekarang kan. Jadi biasa saya akan buat satu ayat ke dua ayat, lepas tu saya akan baca rakam lah. Lepas tu saya baca makna dia, lepas tu kita terangkanlah sikit-sikit yang perlu kita amal tu Ustaz. Lepas tu mereka ni akan membacalah semua. Lepas tu ada ke cara macam tu buat masa ni tu, kira kita sedang belajar ataupun Allah pandang kelas kami tu Ustaz. Okay Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Sufinah Yusof, antara pencinta Al-Quran. Ustaz, subhanallah, usaha yang sangat dipuji. Sedikit penjelasan daripada yang baik Ustaz. Subhanallah, inilah ya dalam hidup kita ni saudara, kita mencari sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah, sahabat-sahabat yang baik-baik. Bila kita bersahabat dengan orang yang baik-baik, kita akan jadi baik-baik juga. Betul Ustaz. Ya, kerana apa? Itulah resam hidup kita ni, kita dipengaruhi oleh sekeliling kita.
bila bicara tentang Al-Quran tadi, bila Puan Haji Safinah bertanya, orang yang belajar Al-Quran, apakah Allah Ta'ala akan tolong orang ini? Tentu sekali Allah Ta'ala akan bantu. Ya, kerana Rasulullah SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian. Maknanya sebaik-baik ini maksudnya khairukum. Ulama terjemah afdal. Seafdal manusia atas muka bumi ini dua. Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran, dan yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dua-dua ini orang yang baik, kata Allah, kata Nabi SAW. Tentu sekali Allah Ta'ala akan mempermudahkan, dan Allah pastinya tidak akan mempersia-siakan amalan kita tersebut. Baik, yang kedua tadi Puan Haji Safinah sebut talian, mungkin WhatsApp kan, ataupun kita buat Secara maya, Ustaz. secara maya. Alhamdulillah, itulah yang sepatutnya. Ya, secara dalam talian itulah yang sepatutnya. Pada hari ini, dengan cabaran dan kekangan yang ada, ia tetap tak menghalang kita daripada untuk sama-sama kita baca Quran dan kita dengar Al-Quranul Karim. Saudara rahmati Allah, saya teringat dalam satu kisah, dalam sebuah hadis. Pada satu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Bila duduk sama-sama tadi, Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, tolong kamu bacakan ayat Al-Quran kepada aku. Sahabat Nabi SAW ini, Ibnu Mas'ud, apabila Nabi suruh dia baca Quran, terkejut dia. Terkejut tu kerana apa? Al-Quran diturunkan kepada Tuhan, ya Rasulullah. Apakah layak aku yang nak membacakan Al-Quran kepada Tuhan, wahai ya Rasulullah? Tengok betapa merendah dirinya, tawadhu'nya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya, aku nak dengar kamu baca Al-Quran. Jadi kita dapat belajar di sini, antara akhlak yang Nabi ajarkan kepada kita, kita ini mestilah sentiasa suka dan seronok, bahagia untuk mendengar Al-Quran. Dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud pun baca ayat Quran dalam surah An-Nisa sampai sahaja pada ayat nombor 41 dalam surah An-Nisa. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukuplah. Cukuplah. Dalam hadis, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku pandang wajah Rasulullah ketika itu, Nabi menangis. Menangis kerana apa? Ayat itu, surah An-Nisa ayat nombor 41 menceritakan di hari akhirat nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi apabila berlakunya timbangan di neraca mizan. Timbangan amal kita ni, kan? Nabi yang akan menjadi saksi. Jadi Nabi menangis kerana apa? Dalam tafsir menyatakan kerana Nabi bimbang. Umat Nabi ni, kita semua ni, kita bersedia ataupun tidak untuk berdepan di saat iaitulah ketika mana amalan kita ditimbang di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab di akhirat dalam keadaan hisaban yasira. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz Rahimah Saud bertanya di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang dihormati. Baik, ayat yang ke-37. Bagaimanakah keadaan orang-orang yang menyangka mereka telah mendapat petunjuk sedangkan mereka hakikatnya sedang disesatkan oleh syaitan? Terima kasih Ustaz dan juga Da'i. Ini kita beralih kepada ayat yang berikutnya Ustaz. Baik, kerana itu saudara yang rahmati Allah, terima kasih sahabat kita yang bertanya. Islam ataupun agama mengajarkan kepada kita berlindung daripada penyakit hati. Penyakit hati ni apa? Takabur, riak, sombong, bajet bagus, di bahasa orang muda sekarang ni kan. Sum'ah, ujub dan sebagainya kan. Jadi ini penyakit hati yang meleburkan dosa kita. Kita bimbang tuan-tuan, ya, kerana tidak ikhlas buat amalan, kerana tidak ikhlas kita bimbang di hari akhirat nanti tidak dikira amal-amal kita ini haba'an manthura, umpama debu yang berterbangan. Yang ini yang kita sangat takutkan. Jadi yang pertama sekali, mesti sentiasa melatih diri kita ini untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama nasihat kepada kita, ya, ikhlas itu bagaimana? Umpama semut hitam berada di atas batu hitam pada waktu yang pekat malam. Maknanya tak nampak apa-apa. Jadi ikhlasnya bagaimana? Yang pertama,
kita tak mengharapkan pujian daripada orang. Allah. Kita tidak mengharapkan pujian dan penghargaan daripada orang. Tak dapat pujian, penghargaan daripada manusia, tak mengapa. Kerana apa? Allah yang akan memberikan penghargaan dan ganjaran yang sebenar kepada kita. Kerana itu, ya, hari ini nak jadi orang yang terkenal, kan? Ramai yang nak jadi terkenal. Allahu Akbar. Tapi bimbang penyakit hati akan bersarang dalam diri kita. Jadi apa yang perlu sangat, iaitulah kita sentiasa mengingatkan hati kita supaya sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uwais Al-Qarni, tak ada siapa pun kenal dia. Allah. Ya, para penonton, nanti kita lihat siapakah Uwais Al-Qarni ini. Tak siapa pun penduduk dunia kenal dia. Tak masyhur, tak famous pun. Ya, mungkin hari ini Instagram Tak viral. tak viral. Allah Akbar. Tetapi Uwais Al-Qarni disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta supaya dia doakan kepada kalian. Dan Uwais Al-Qarni dikenali oleh penduduk langit. Jadi ini yang nak memberikan faham kepada kita supaya kita sentiasa menjaga niat, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bak kata Ustaz Beliau, kita hidup untuk Allah sayang. Allah Akbar. Oh ya, betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Ya, selamat hari raya kepada kedua-duanya ya. Tidak terlambat lagi saya rasa. Jadi soalan saya begini tuan ni Ustaz ya. Kita nak tanyalah, bagaimana Ustaz kata ayat ini diturun sebagai perhiasan tadi Ustaz ya. Ustaz ada menyebut tadi. Jadi kita ni manusia biasa ni kadang-kadang terlalu terpengaruh dengan yang dikatakan tipu daya dunia tadi. Contohnya ada 3 tahta, 4 tahta tu, tahta, wanita, harta dan sebagainya ini. Kita cukup lemah ini. Jadi soalan saya, apakah tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia ini? Yang bagaimana Ustaz kata cinta dunia takut mati tadi tu. Yang keduanya saya nak tanya satu lagi mengenai bagaimanakah bentuk ya, kita nak faham sikitlah tuan ni Ustaz ya. Bagaimanakah bentuk yang dikatakan pembaca Al-Quran itu? Al-Quran melaknat pula dia. Dan apakah sebabnya? Apakah dia tak tahu tajwid ke hukum ke, ataupun dia tak tahu bagaimana ke, ataupun dia riak ke, bagaimana ke Ustaz untuk yang dikatakan sebagai pembaca Al-Quran itu dilaknat oleh Al-Quran? Itu saja soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang cukup menarik. InsyaAllah kita akan bahaskan jawapan kepada persoalan tersebut. Kita nak berehat sekali lagi. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan jangan lupa pada 1 hari bulan Jun nanti jam 6.30 pagi Tanyalah Ustaz akan bersiaran untuk bersama-sama. Kami nak mengajak kepada seluruh para penonton dan juga rakyat Malaysia untuk sama-sama kita mengikuti bacaan Yasin perdana dan juga bacaan serentak di seluruh Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan, terus mendoakan untuk Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita, memberikan kepada kita jalan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Daud, dan untuk kita teruskan lagi Ustaz untuk kita menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya seperti tadi, pemanggil kita, untuk 2 soalan tersebut dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanyakan 2 soalan yang sangat baik. Yang pertama berkaitan dengan harta. Tentu sekali kita mesti faham perempuan sekalian. Nabi SAW ada sebut kepada kita, ni'mal malus salih 'inda ar-rajul salih. Kata Nabi,
sebaik-baik harta yang baik itu ialah berada dalam genggaman seorang lelaki yang saleh. Maknanya harta yang baik itu ialah harta yang berada di dalam kawalan orang yang saleh dan salehah. Maknanya begitu. Baik, jadi para ulama telah menyatakan kepada kita secara asasnya harta itu, duit, ringgit, kemewahan bukanlah tercela. Ya, tetapi harta itu jadi sesuatu yang dicela sebab sifat luaran manusia. Yang pertama kata ulama, yang pertama kerana sifat tamak manusia. Betul. Tamak sungguh kita ni kan. Boleh RM1 tak cukup kan. Itulah tamsilannya. Duit raya tak cukup. Lepas tu nak makan seorang pula. Kan? Tak peduli dah orang-orang di sekeliling kita ni. Fikir diri sendiri lah. Nombor satu, sifat tamak manusia. Yang kedua, harta itu jadi tercela kerana apa? Orang itu mendapatkan harta daripada jalan yang haram. Jalan penipuan, jalan rasuah, jalan bohong orang, scam dan sebagainya lah. Ya? Jadi tercela sebab cara mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang haram. Dua. Yang ketiga, harta jadi tercela sebab kita menahan harta kita daripada keluar kepada orang yang berhak. Betul. Tak fikir dah zakat, tak fikir dah. Sedekah tak fikir dah. Kemudian majikan anak-anak buah, anak-anak pekerja tak fikir dah. Yang dia fikir untuk diri dia saja. Tak fikir hak dan tanggungjawab gaji yang mesti dia lunaskan kepada para pekerja yang di bawah. Dan yang terakhir sekali, para ulama kata harta menjadi dicela sebab apa? Kita belanjakan harta kita pada jalan yang tak betul dan kita berbangga-bangga pula dengan harta yang kita miliki. Maknanya harta kita itu tak mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ini kata para ulama sebab-sebab yang menyebabkan harta kita itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang penting yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala kepada kita tentang harta. Selepas ini Dayana saya akan sebut insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab persoalan tuan yang bertanya tuan tadi menerusi panggilan telefon Cik Omar Abdul Majid. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Haji Tukinun di talian pada ketika ini untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Muhammad Zarifi dan Dai Anas. Saya Haji Tukinun daripada Suku Dayo. Saya nak tanya Ustaz lah, dalam ayat yang ke-36, 37 ini bercerita berkenaan syaitan. Syaitan kerjanya kalau boleh supaya orang membaca Quran dihasut. Jangan bacalah apa nak baca Quran, supaya dihalang. Jadi adakah perlu kalau sebelum kita membaca Quran kita mengamalkan ta'awud ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Kalau kita baca ini kurang-kurangnya dia tak akan mengganggu kita. Maknanya kita bolehlah baca, kalau yang salah tu memanglah salah, tapi kalau dah baca diganggu kita lagi salah. Jadi nak minta penjelasan Ustaz pagi ini. Saya soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik daripada Haji Tukinun kita tentang ta'awuz dan juga persediaan dan juga adab untuk kita membaca Al-Quran, Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinun yang bertanya sesuatu yang baik, yang sangat baik. Tentu sekali saya setuju. Bila kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya apa maknanya? Maknanya kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim inilah yang kita mesti bawa dalam kehidupan kita. Nak buat apa-apa saja, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, dan kita buat apa-apa perkara kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ia jadi ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kerana itu saudara yang dirahmati Allah, kita nak Al-Quran ini bila kita baca ia mendatangkan pahala kepada kita, dan lebih penting apabila kita baca Al-Quran makin kita jadi orang yang beragama. Ya, ini tujuan kita baca Quran ialah untuk kita mengubah diri kita jadi orang yang lebih baik, sebab kita melihat dan kita memahami Al-Quranul Karim merupakan kita sebut sebagai pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu saudara yang dirahmati Allah, saya kaitkan balik dengan soalan Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi. Dan saya sekalikan dengan Tuan Haji Tukinun tadi. Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau mengatakan duit ringgit ataupun kemewahan hidup kita ini, duit
seperti kalajengking. Ya, duit ini diumpamakan seperti kalajengking. Kita sebagai manusia mesti hati-hati dan cari penawar daripada sengat yang sangat berbisa daripada kalajengking ini. Allah. Apa dia yang disebut sebagai penawar tu, apa dia? Yang pertama, merasa cukup, qanaah. Yang kedua, dengan kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan infak, ya, kita wakaf. Ini merupakan penawar ataupun ubat yang menyelamatkan kita daripada sengat kalajengking seperti yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala. Kerana itu, saudara yang dirahmati Allah, kalau kita bincang ataupun kita bicara tentang surah Az-Zukhruf, Az-Zukhruf itu bermaksud perhiasan. Yang paling penting sekarang ini, antara tema yang disebutkan dalam surah yang kita baca sekarang ini, tentulah sekali orang yang buat baik, mereka akan dikunjungi oleh para malaikat. Dan malaikat inilah yang akan sentiasa mendoakan mereka ini. Sebagai contoh, para penonton dirahmati Allah, Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyatakan kepada kita, pada setiap pagi, hamba Allah yang sedekah, yang derma, akan ada 2 malaikat yang berdoakan kepada mereka. Malaikat yang pertama berdoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Allah, Engkau berilah gantian rezeki yang lebih baik. Berilah gantian rezeki yang lebih baik kepada hamba-Mu yang bersedekah ni, ya Allah. Ini doa malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Wahai Allah, Engkau tahankan rezeki orang yang kedekut ini, wahai Allah. Tentu sekali, saudara yang dirahmati Allah, kita nak doa malaikat yang pertama tadilah. Ya, jadi apabila orang yang baik-baik, orang yang saleh, orang yang sentiasa baca Quran dan sebagainya, mereka ini sentiasa akan didampingi oleh malaikat. Dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, sesiapa yang istiqamah, malaikat akan turun kepada mereka dan malaikat ini akan memberikan khabar, berita gembira tentang jannah ataupun tentang syurga kepada orang yang istiqamah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan soalan Romli Ali di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz, sebagaimana janji syaitan ketika dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan menyesatkan umat manusia sehingga ke hari kiamat, dan kerana itukah mereka yang tidak beriman mudah merasakan yang mereka berada di jalan yang benar akibat petunjuk syaitan. Adakah orang-orang soleh juga akan tergelincir daripada mengikut telunjuk syaitan bila mana ada sedikit daripada perasaan riak dan takabur dalam diri mereka? Sebagaimana dalam ayat yang ke-37. Mohon pencerahan yang berbahagia, Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru, Ustaz. 2 soalan daripada sahabat kita Romli Ali di Facebook. Baik, terima kasih Tuan Romli Ali yang bertanya satu soalan sangat baik tersebut. Para penonton dirahmati Allah, tentu sekali kita sebagai hamba Allah di atas dunia ini, kita mesti ada satu perkara, iaitulah akhirat minded. Pemikiran tentang hari akhirat. Ini yang tidak ada kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ini juga dinyatakan orang Quraisy dahulunya, musyrikin dahulu, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka mempermain-mainkan pula tentang hari akhirat. Betul ke ada hari akhirat ni? Mereka mempermain-mainkan. Jadi berbeza dengan kita orang beriman. Kita faham, kita yakin, kita beriman dengan adanya hari kiamat ataupun hari akhirat. Jadi, kalau kita tengok dalam riwayat sebagai contoh daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyatakan tentang hari akhirat ni, para penonton, apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti, semuanya dibangkitkan dalam keadaan yang sangat lapar, sangat haus, sangat penat, dan semuanya berfikir tentang untung nasib diri sendiri sahaja. Itu hiruk pikuknya yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat menyatakan, manusia di hari akhirat nanti, bagaimana matahari itu akan didekatkan sehingga dekat jaraknya 1 mil. Dan dalam riwayat menyatakan, manusia akan tenggelam dalam peluhnya sendiri. Kategori yang pertama, tenggelam peluhnya daripada tanah, naik ke buku lali. Ini
kelompok yang pertama. Tanah ke buku lali. Yang kedua, peluhnya itu daripada bumi, daripada tanah, naik ke paras pinggang. Dan yang ketiga, yang paling dahsyat, peluhnya sendiri umpama air laut, ya, daripada bawah bumi itu naik sampai ke paras hidung ini, paras mulut ini, menenggelamkan tuannya sendiri. Jadi apabila kita berfikir apa yang kita lakukan di atas dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dosa maksiat, kejahatan sekiranya kita tak bertaubat kepada Allah, tak minta ampun kepada Allah, akan dihumbankan kita dalam neraka Allah wal a'yadu billah. Kita akan amat berhati-hati dalam hidup kita. Kerana itu, saudara yang rahmati Allah, orang yang berfikir tentang hari akhirat, mereka akan cari jalan untuk mendapatkan redha Allah. Sebagai contoh, saudara, seorang yang bernama Harithah bin Nu'man. Beliau ini memang terkenal orang yang berkhidmat, tolong mak ayah. Tolong sungguh-sungguh, jaga mak ayah sungguh-sungguh. Memang dia jaga sungguh. Dalam riwayat bagaimana Abu Hurairah telah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila aku berjalan di dalam syurga, aku terdengar suara orang yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Nabi dengar suara orang yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Nabi bertanya kepada para malaikat, suara siapakah itu? Saudara yang rahmati Allah, para malaikat menjawab, itulah suara Harithah bin Nu'man. Allah. Kita belajar daripada Harithah bin Nu'man, iaitulah dia seorang insan yang jaga sungguh-sungguh mak dan ayahnya. Saudara, kalau kita masih ada ibu dan ayah yang sudah terlantar, sakit dan sebagainya, kita jaga sungguh-sungguh, ya. Kalau belum sakit sekalipun, jangan lupa sentiasa kita jaga mak ayah kita walaupun kita tak dapat balik ke kampung. Betul. Kerana pandemik kita ini, jangan lupa kita hubungi, kita tanya khabar dan kita cukupkan keperluan ibu ayah kita di kampung. Mudah-mudahan kita nak jadi seperti Harithah bin Nu'man, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita nak bacakan sedikit paparan di skrin pada ketika ini. Ada beberapa bingkisan. Salam, saya mengucapkan berbanyak terima kasih buat rancangan tayangan Ustaz. Ini luahan ataupun sedikit bingkisan hati yang telah pun dipaparkan. Dan kata beliau telah menjadi rancangan kegemaran arwah ibu saya semasa hayatnya. Dan arwah mempunyai sebuah buku yang digunakan bagi mencatat segala nota pada setiap hari. Mulai tahun 2015, terhenti seketika dan bersambung kembali pada tahun 2020 dan diteruskan mencatat sehingga ke hari terakhir sebelum kematiannya. Dan arwah ibu saya meninggal pada Isnin lepas, 24 Mei 2021. Dan catatan terakhir arwah adalah pada 23 Mei 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ibu. Mohon disampaikan salam buat semua para ustaz yang terlibat. Terima kasih kerana pernah menerangi hari-hari ibu saya dengan ilmu Allah yang tak ternilai. Hanya Allah yang dapat membalas jasa dan juga budi kalian. Salam Ustaz. Ini antara beberapa luahan hati Ustaz seorang anak mewakili ibu yang pernah bersama-sama dengan kita di tayangan Ustaz. Mungkin sedikit perkongsian dan juga sedikit pandangan daripada Ustaz. Dan juga salam takziah juga kami di tayangan Ustaz, mengucapkan terima kasih atas pesanan dan juga bingkisan yang cukup menggetarkan jiwa kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau ditempatkan beliau dalam kalangan orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Dan sedikit mungkin perkongsian daripada Ustaz. Subhanallah. Bonda kita tadi meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak katakan? Mudah-mudahan inilah kita sebut sebagai Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita ini menutup riwayat hidup kita dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Buat bonda kita tadi, kita doakan mudah-mudahan syurgalah buat beliau. Kerana dalam hadis Nabi menyatakan syurga itu ada 8 pintu kesemuanya. Salah satu pintu syurga yang Nabi sebut iaitulah pintu ahli ilmu dan ahli zikir. Belajar ilmu, tentulah kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ini. Wallahu amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita bersyukur Ustaz, kita menjadi sebahagian
daripada ejen ataupun medium kepada ilmu kepada masyarakat di negara kita. Mudah-mudahan segala amal bakti kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak lagi akan kita kupas dan juga kongsikan untuk surah Zukhruf ni Ustaz. Kita nak berehat sekali lagi, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Walau di mana jua kita semua berada, terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan jalan keluar kepada kita daripada pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Daud. Dan Ustaz, kita nak sambung perbicaraan kita dengan kita raikan rakan pemanggil kita di talian pada ketika ini, Nur Hayati Ismail. Halo, Assalamualaikum. Baik, Anas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ya ada dua soalan. Soalan pertama, mengapa kita selalu memandang ujian Allah ini kepada dua bahagian, kecil dan besar, sedangkan bila ujian itu kecil kita anggap biasa. Bila ujian itu besar baru kita ingin kembali kepada Allah dengan mengingat kepada Al-Quran. Sedangkan sedarkah kita ujian akidah di saat kita dilanda pandemik itu lebih dahsyat Ustaz? Itu saja soalan Kak Ya Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Kak Ya cukup menarik. Ya, sementara kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini banyak kekangan-kekangan Ustaz. Bukan kita tak nak buat, tapi kekangan yang perlu kita tempuhi dan perlu sama-sama kita hadapi dalam keadaan musibah pandemik COVID-19 pada ketika ini juga. Antara cabaran yang cukup besar, cukup getir ialah dari sudut akidah itu sendiri Ustaz. Sedikit penjelasan daripada yang baik Ustaz. Baik, tentu sekali saya setuju apa yang Puan sebut tadi. Ujian Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam pelbagai bentuk. Betul. Dan sebenarnya bila Allah Taala menimpakan ataupun menyentuh kita dengan ujian-ujian ini merupakan tanda Allah Taala sayang dan kasih kepada kita. Kerana itu saudara rahmati Allah, tips yang diberikan oleh para ulama untuk kita berinteraksi dengan musibah ataupun ujian. Betul. Ingat ada 6B ya, 6B. Baik, B yang pertama ialah bersabar dengan ujian tersebut melalui syukur. Bersabar melalui syukur. Maknanya bila Allah Taala uji kita satu perkara. Contoh tahun lepas pendapatan kita alhamdulillah tinggi, alhamdulillah. Tapi tengok tahun ni Allah Ta'ala uji ada pandemik menyebabkan berkurangan. Betul. Jadi bersabar, kita sabar dengan cara mana? Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur tu apa? Subhanallah, kita rasa kita dah teruk dah diuji oleh Allah. Fikir dan kita cuba muhasabah diri, ramai lagi yang diuji lebih teruk dan lebih susah daripada kita. Satu. Yang kedua, bersendirian dengan Allah. Maknanya makin kita diuji, kecil ataupun besar, makin kita rapat, kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, makin kita kuat untuk solat sunat tahajud. Ya, sepertiga malam kita bangun bersendirian, kita mengadu kepada Allah, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, seterusnya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah pasti akan menjawab permohonan kita. Yang masalah hari ini, muhasabah pada diri kita. Bila kita ditimpa ujian, kita tak dekat dengan Allah. Betul. Kita tak berinteraksi dengan Allah, tetapi kita lebih banyak mengadu kepada kawan-kawan, teman-teman. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi ingat, yang berikan ujian itu Allah. Yang memberikan, yang memegang kunci menyelesaikan masalah kita, tentulah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mereka ini
akan diberikan jalan keluar daripada setiap permasalahan. Dan mereka juga orang yang bertakwa ini, kata Allah, mereka akan diberikan rezeki daripada jalan atau pintu yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, para penonton, jangan lupa kita mesti beradab dengan Tuhan. Bila kita diberikan ujian, beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud adab dengan Allah? Sentiasa bersangka baik. Ya, husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saudara, musibah itu nombor 4. Musibah itu kecil ataupun besar, itu tanda kasihnya Allah kepada kita. Jadi, kita jadikan musibah yang kita terima itu untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut 4 dulu, dan Anas. Ya. So, mudah-mudahan kita sentiasa sabar, tabah, dan kita cari penyelesaian setiap permasalahan kita. Setiap kesusahan kita dalam menyelesaikan masalah kita itu, Allah ganjarkan pahala kesabaran, keredaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, untuk soalan yang berikutnya, untuk respon soalan ayat tentang surah Az-Zukhruf ayat yang ke-39, kita nak bacakan menerusi paparan skrin pada ketika ini. Sama-sama kita saksikan. Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada manusia pada hari itu? Adakah ianya tentang perbuatan dosa dan perbuatan lara tanpa sempat bertaubat sehingga ke akhir hayat? Seperti mana dalam ayat yang ke-39. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Baik, tentunya di hari akhirat nanti, antara intisari dalam ayat dalam surah Az-Zukhruf ini, dinyatakan kepada kita, rupa-rupanya di hari akhirat nanti akan berlaku penyesalan. Antara penyesalan itu ialah bagi orang yang beriman ni. Orang ni orang beriman dah. Dia beriman dah. Dia buat baik dah atas dunia. Dia menyesal kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku tak tambah banyak lagi amal-amal aku ini? Dia buat dah amalan. Tetapi dia menyesal. Kenapa dia tak top up bagi tambah lagi amal-amal di atas dunia dulu? Satu. Yang kedua, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang leka dengan maksiat, noda, mereka menyesal sungguh kepada Allah. Kenapa atas dunia dahulu aku tak dengar arahan Allah? Kenapa aku tak ikut arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini antara penyesalan-penyesalan yang berlaku di hari akhirat nanti. Dan para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam surah Az-Zukhruf juga, nanti bila tiba sesinya akan kita bahaskan, tapi saya sebut dahulu ayat nombor 67. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Rupa-rupanya kata Allah, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan di antara satu sama lain, kecualilah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Maknanya teman-teman yang dimaksudkan di dalam ayat ini, teman-teman yang saling marah, memarahi di antara satu sama lain. Pasal hanglah kita jadi teruk hari ni. Hanglah ajak aku pergi tempat sekalian, hanglah yang bawa aku pergi tempat sekalian, hanglah hang ni. Punca, hang ni rosot orang Penang kata kan. Waktu itu kita saling menyalahkan kerana apa? Itulah tandanya teman-teman kita di atas dunia bukannya orang-orang ataupun bukannya orang yang baik-baik. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan orang yang bertakwa mereka tidak bercakaran di hari akhirat. Kerana apa? Di atas dunia ini mereka saling watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mereka saling menasihat di antara satu sama lain di atas jalan kesabaran, ya, dan juga di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Ilyas? Alhamdulillah sihat. Da'i Anas dan juga Ustaz Muhammad Zarifi, semoga diberi rahmat dan perlindungan daripada Allah. Amin. Amin. Soalan saya mengenai dua perkara ni lah Ustaz. Ya. Iaitu niat dan juga ikhlas. Boleh tak Ustaz huraikan? Kerana ruginya seseorang manusia ni, kalau
niat dia tidak berniat dan juga keikhlasan itu tidak timbul di dalam hati. Jadi ada hadis yang mengatakan 3 golongan yang tidak dimasukkan dalam syurga kerana seperti bersedekah tidak ada keikhlasan dan juga membaca Quran kerana baca dengan sedap tapi syok sendiri. Dan juga yang ketiganya berjihad hingga syahid, dan Allah kata ketiga-tiga golongan ni dimasukkan neraka. Alangkah ruginya. Boleh tak Ustaz sentuh sedikit berkenaan dengan niat dan keikhlasan ni, kerana kita ni kurang dalam hati ni. Minta penjelasan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan Encik Ilyas Abu Bakar sedikit tentang tasawuf juga. Kita nak jaga hati ni, Ustaz. Subhanallah. Jadi sedikit penjelasan daripada Ustaz. Betul. Kalau kita tengok dalam kitab, contohnya kalau hadis 40 kan. Hadis yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyat. Ya. Maknanya kebanyakan dimulakan hadis itu ataupun topiknya itu tentang niat. Nak cerita apa? Nak cerita benda niat ni benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, kan? Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul apa yang Tuan Ilyas sebut tadi, tentang dalam ada satu hadis intisarinya ada 3 orang di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil mereka. Yang pertama pembaca Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala panggil mereka. Allah tanya dia ni, kamu baca Quran atas dunia ni sebab apa? Jadi orang ni dia kata, jawapannya ialah aku baca Quran kerana nak mengagungkan kamu dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu bohong. Dan serentak pada waktu itu malaikat juga menyambut, dia bohong wahai Allah. Kerana apa? Rupa-rupanya yang baca Quran tadi ialah kerana apa? Kerana nak menunjuk-nunjuk. Jadi hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita buat amal itu mesti ikhlas. Ikhlas nombor 1. Jadi nak dapat ikhlas bagaimana? Tentulah kita mesti latih, didik dan kita sentiasa ingatkan diri kita. Kerana itu saudara rahmati Allah, bila sebut ikhlas dalam amalan ini, saya teringat antara pesan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sekali lagi. Abdullah bin Mas'ud sebutkan kepada kita, tuan-tuan, janganlah kita cari redha manusia dalam keadaan kita mendapat kemukaan Allah Ta'ala. Saya ulang, pesan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan kita cari redha manusia dengan jalan kemurkaan Allah. Bila kita sebut nombor 1 ni pun kita bimbang ni. Dari Anas ya, kadang-kadang hari ini ya mungkin segelintir kita, mungkin dalam konteks pejabat contoh kan, kita nak nak meraihkan kerana dasar kepentingan macam-macam lah kan. Mungkin ada satu majlis kan, kita tunggu ataupun kita nak sambut dia ni sampai kita tinggal solat. Allah. Ya, tinggal solat maghrib, tinggal solat asar, tinggal solat zuhur. Semata-mata kita ada niat untuk kita niat tersembunyi tadilah, macam-macam lah. Jadi maknanya pesan Abdullah bin Mas'ud, jangan cari redha manusia dengan jalan kemurkaan Allah. 1. Yang kedua, disebutkan Abdullah bin Mas'ud kepada kita, jangan puji orang atas rezeki yang kamu dapat melalui seseorang. Maknanya apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ini ialah jangan kita mengagung-agungkan orang yang kita dapat rezeki dengan asbab dia. Sebenarnya rezeki yang kita dapat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada masa yang sama kita boleh berterima kasih kepada orang tersebut. Tetapi jangan lupa Allah, jangan ucap terima kasih kepada Allah, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa yang disebutkan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita mencela seseorang apabila kita tak dapat sesuatu kerana dia. Ya. Sekali lagi di sini ialah kita sebut sesuatu kita dapat ataupun kita tak dapat, semuanya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini memberikan kefahaman kepada kita bagaimana untuk kita didik diri kita ini
untuk kita ikhlas dalam amalan kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Saya teringat Ustaz, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahawa seorang mukmin hendaklah menyikapi dosanya sebagaimana atau seumpama orang yang sedang duduk di bawah gunung yang besar yang bakal menghempapnya Ustaz. Dan orang yang fasik Ustaz, wal'izubillah min zalik, melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di pipi dan juga hidungnya, yang mana dia merasakan bahawa bila-bila masa saja lalat itu akan terbang berlalu. Maknanya kata jangan kita remehkan dosa kita sekalipun dosa itu kecil, kerana bila dikumpulkan ia akan menjadi satu dosa besar. Dan insyaAllah Ustaz, kita raikan lagi mungkin soalan daripada sahabat kita di Facebook. Jura Azrin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-40. Di dalam ayat ini Ustaz, Nabi Muhammad SAW ditanya, adakah baginda SAW boleh memperdengarkan orang yang peka, menunjukkan jalan kepada orang yang buta, yakni mata hatinya, dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Soalannya Ustaz, siapakah orang-orang yang dimaksudkan itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, ayat nombor 40 ini. Afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin. Terjemahannya seperti yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan, seperti yang saya sebut, para ulama tafsir telah menyatakan surah Az-Zukhruf ini diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah. Dan surah dan ayat-ayat dalam surah Az-Zukhruf ini turun kepada Rasulullah ketika mana saat musyrikin Quraisy, ya, mereka menyerang habis-habisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengugut Rasulullah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat nombor 40 ini merupakan ayat untuk berikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas untuk memberikan hidayah, tugas untuk memberikan pedoman, itu ialah tugas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting? Rasulullah terus menjalankan tugas dakwah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Allahu akbar. Subhanallah, banyak lagi Ustaz yang akan kita raikan, katakan kita kongsi serta kupas untuk surah Az-Zukhruf ini. Dan insya-Allah sebagaimana biasa para penonton, kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung 30 minit lanjutan siaran di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan tidak kira walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Terus doakan untuk negara kita, mudah-mudahan kita mampu untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud untuk sama-sama kita dalam topik tafsir dan tarannum surah Az-Zukhruf ayat 36 sehingga ayat yang ke-43. Bagi Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak ikuti sambungan surah Az-Zukhruf untuk ayat yang berikutnya. Saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Baik, terima kasih Dai dan seterusnya para penonton rahmati Allah. Kita sambung perbincangan kita. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zukhruf yang sedang kita bicarakan ini, ayat nombor 40 hingga ayat nombor 43, ayat-ayat ini memberikan penegasan, kekuatan
dan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menggerakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ketika mana surah ini diturunkan, baginda Rasulullah diancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diugut macam-macam sehingga diugut untuk dibunuh. Tetapi ayat Al-Quran inilah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan Allah pasti akan menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak lihat ayat nombor 40 hingga ayat 43, memang perangai musyrikin Mekah ini, Dai Anas dan penonton sekalian, memang mereka suka menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak panggil Nabi dengan nama Muhammad. Sebab Muhammad itu bermaksud yang terpuji. Betul. Ya? Mereka panggil apa kepada Nabi? Mudhammam, yang dikeji. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan menangani cabaran ini? Nabi kata, aku bukan mudhammam. Kan mereka sebut afikum mudhammam. Yang dikeji itu di mana? Duk tahu mana? Dia kata, aku bukan mudhammam, aku Muhammad. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melayan provokasi yang dilancarkan oleh musyrikin Makkah. Kerana itu saudara yang rahmati Allah, kalau kita lihat susu galur perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh kan sebelum hijrah, antaranya Nabi ke Taif. Kan, ya Allah, Nabi cuba-cuba untuk membawa dakwah ke Taif. Rupa-rupanya ditolak juga oleh penduduk Taif. Tak dilayan langsung. Sehingga kan penduduk Taif kata, apakah kamu yang dilantik menjadi Rasul? Tak ada orang lain lagi ke? Itu kata-kata sinis yang diberikan penduduk Taif. Dalam riwayat pun kita tahu bagaimana Nabi dibaling batu-batu dan sebagainya. Dalam riwayat menyatakan hingga berdarah-darah tubuh baginda Rasulullah yang mulia itu. Jadi saudara yang dirahmati Allah, ayat ini 40 hingga ayat 43 Allah Ta'ala memberikan penegasan. Pasti ya orang-orang yang mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam sejarah para rasul, kita dapat saksikan bahawa bila mana seseorang Rasul itu disuruh pergi meninggalkan kaumnya, bermakna mereka pasti akan diazab, yakni umatnya. Bagi ayat yang ke-41 surah ini, adakah bermakna bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menurunkan azab ke atas kaum kafir biarpun dengan keberadaan atau tiadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, kalau kita lihat pada ayat nombor 43 ataupun ayat nombor 42, atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, iaitu daripada azab siksaan itu ketika engkau masih hidup, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka. Para ulama, antaranya selain itu, Ibnu Abbas menyatakan, sahabah menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan azab Allah kepada orang kafir itu bila melalui peperangan Badar Al-Kubra. Melalui peperangan Badar Al-Kubra, ini pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan Allah telah memperlihatkan azab Allah kepada sekalian orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat tahu tuan-tuan ya, kalau kita tengok dalam peperangan Badar dalam sirah, umat Islam pada waktu itu jumlahnya 300 dan berbelas-belas orang. Ada riwayat kata 313, ada riwayat kata 315, ada kata 317. Jadi kita simpulkan 300 dan berbelas-belas orang. Dan pada masa yang sama, Abu Jahal and the gang ini, mereka ada sekitar 1,000 orang. Jadi atas kertas 300 berbelas-belas nak lawan 1,000 orang, tentu sekali atas kertas kita kalah. Dalam pada masa yang sama, kelengkapan peperangan kita sangat tidak sekuat musyrikin Mekah. Kerana apa? Memang kita tahu musyrikin Mekah datang untuk melawan umat Islam, memang niatnya nak berperang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya peristiwa Badar itu bersama umat Islam bukanlah niat nak berperang. Niatnya hanyalah untuk mengambil semula harta-harta yang dirampas oleh
orang bukan Islam pada waktu itu. Sekitar jumlahnya harta-harta umat Islam yang ditinggalkan di Makkah yang diambil oleh orang bukan Islam pada waktu itu sekitar 50,000 dinar. Kalau kita convert ke duit kita ni sekitar 40 juta lebih. Ya. Jadi nak ceritanya pada asalnya bukan niat nak pergi berperang, tiba-tiba jadi berperang. Betul. Jadi nak ceritanya datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam ayat ini, ayat yang sedangkan kita bicarakan ini, Ibnu Abbas menyatakan Allah Taala telah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengazabkan orang-orang yang mengancam memusuhi Nabi pada peperangan Badar Al-Kubra tersebut. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak layak mendapat syafaat baginda. Amin. Allahumma amin. Dan banyak lagi ustaz akan kita kongsikan untuk taranum dan juga tadabbur surah Az-Zukhruf ini. Kita nak berehat sekali lagi. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan yang nak ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud. Dan Ustaz, saya nak bagi pantun sikit Ustaz. Oh, masya-Allah. Pantun Quran insya-Allah. Rasa macam tak ni lengkap tanpa ada pantun ni. Kalau Ustaz nak beli, insya-Allah Ustaz beli. Baik, Al-Quran sangat menakjubkan, bahasanya indah, tiada tandingan. Marilah bersama kita amalkan meraih pahala dan keredaan. InsyaAllah Ustaz, belilah Ustaz Fani ya. Masya-Allah. Kita nak raikan pemanggil kita di talian pada ketika ini Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya beri talian. Saya Siti Rohani Muslim dari Banting. Baik, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seseorang yang tak kenal huruf, tak erti alif bata, tak erti ABC, dia nak belajar Al-Quran. Baik. Jadi macam mana, memang sukarlah mengajarnya sebab orang tu maklumlah dah tua, dah lanjut usia, dah jadi nenek lah. Mungkin zaman dia kecil tahun 40-an, 50-an mana ada guru macam sekarang ya. Sekarang ni guru yang malam ada di mana-mana, dekat TV pun ada. Jadi tak kenal huruf. Tapi solat dia hafal, dengan cara hafal saja. Jadi dia nak belajar Quran tu tak kenal huruf. Saya ajar dia dengan cara hafal jugalah. Dengan cara hafal juga macam surah-surah yang pendek-pendek tu. Dalam juz amma tu yang akhir tu kan pendek-pendek itu. Dia boleh membaca dengan hafal. Dia tak tengok ayat pun dia tak kenal huruf. Jadi macam mana kalau kita menolak permintaan dia tak nak mengajar. Yang kita ajarnya sikit-sikit yang mana ikut kemampuan saya lah. InsyaAllah. Minta pandangan Ustaz. Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani. Soalan cukup menarik mewakili mereka-mereka yang pencinta Al-Quran dan nak menjadi itulah generasi yang Ustaz sebut tadi yang membaca Quran dan juga mengajarkannya juga kepada orang lain, belajar Quran dan mengajarkan. Sedikit pandangan Ustaz. Subhanallah, Puan Siti Rohani, tahniah. Puan Siti Rohani lah dai yang sebenar. Pendakwah yang sebenar-benarnya, yang sejati, yang hakiki. Ya, kerana apa? Kita tanpa jemu, tanpa letih kita mengajarkan orang lain. Ini sebenarnya sifat yang mulia dan inilah sebenarnya yang Allah Taala suruh dalam Al-Quranul Karim. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa lagi? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa lagi? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Jadi ini merupakan rangkuman ayat Al-Quranul Karim yang memang menyuruh kita buat perkara-perkara yang baik, termasuklah kita membantu
mengajarkan orang untuk kenal Al-Quranul Karim. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, barang siapa yang berpaling daripada Al-Quranul Karim, mereka akan disusahkan hidup mereka ini. Ma'isyatan dhanka, disempitkan hidup mereka. Ada dua terjemahan. Apa maksud ma'isyatan dhanka? Disempitkan hidup ini. Pandangan yang pertama, kata ulama, orang yang berpaling daripada Al-Quran, mereka akan rasa tak tenang hidup di atas dunia ini. Tak rasa bahagia, rasa serabut, ada masalah, ditimpa-timpa dengan ujian. Ini satu. Yang kedua, ma'isyatan dhanka, kata para ulama, ia bermaksud orang yang berpaling daripada Al-Quran, mereka di alam barzakh, alam kubur nanti, mereka akan disempitkan kubur mereka dan akan dilepaskan kepada mereka itu beberapa ekor ular bersama dengan mereka. Allah. Ini pandangan ulama. Jadi para penonton rahmati Allah, bukan setakat itu, orang yang berpaling daripada Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka akan dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan matanya buta. Jadi berpandukan kepada ayat ini, Puan Siti Rohani dan para pembimbing pengajian Al-Quran sekalian nak ajak orang supaya jangan berpaling daripada Al-Quranul Karim, supaya baca Quran, faham Quran, amal Quran, cinta Al-Quran. Ya Allah, ini satu kerja dan satu tugas yang sangat mulia. Bila Puan sebut tadi, yang kita ajarkan tadi, mungkin usianya sudah agak lanjut, mungkin nak sebut huruf tu dah tak terbatas ya, dah tak apa nak jadi. Tak apa, kita ajarkan saja contoh dalam juzuk amma tu, dia memang boleh baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas sampai habis. Kemudian Al-Falaq, suratul Nas. Silakan ulang ya. Faham ayat ini, kemudian hadir pula rasa cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan inilah yang akan bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Betul. Allah Maha mengetahui kekurangan diri kita, tetapi yang paling penting kita ni memang cinta dan kita nak ada usaha untuk memahami dan belajar Al-Quran. Itu yang paling baik. Allahu Akbar. Dan Ustaz, kini kita telah sampai ke penghujung ayat untuk topik kita pada hari ini, iaitu ayat yang ke-43. Kita nak raikan soalan daripada sahabat Facebook kita, Nick Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-43 surah ini menyeru manusia untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Soalannya Ustaz, bagaimanakah caranya bagi manusia yang mempunyai ilmu yang tidak tinggi tetapi malas dalam mempelajari Al-Quran serta mendakwa untuk belajar Al-Quran ini memerlukan komitmen yang tinggi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih atas perkongsian ilmunya Ustaz. Allahu Akbar. Baik, terima kasih saudara Ni Aiman yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Baik, ayat ini para penonton, ayat 43 surah Az-Zukhruf ini merupakan ayat motivasi kepada Nabi SAW. Dalam keadaan orang memusuhi kamu, dalam keadaan orang mencerca kamu, jangan putus asa, jangan putus semangat. Teruskan jalan dakwahmu. Itu seolah-olahnya maknanya kata-kata semangat, kata-kata motivasi kepada Nabi SAW. Baik, nak dikaitkan dengan soalan sahabat kita tadi. Yang pertama sekali, janganlah kita suka beralasan ya untuk kita mengaji Quran. Alasan itu, alasan ini, tak boleh buat banyak, jangan tinggal. Maknanya tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ya, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang paling penting kita bermula bertahap-tahap. Ada satu benda yang dalam hidup ni susah sekali. Dari Anas. Apa dia? Iaitulah kita memulakan sesuatu perkara. Allah. Itu paling payah sekali. Jadi tak mengapa kita bertahap-tahap, ya, kita bertahap-tahap untuk kita memahami ayat Al-Quranul Karim. Insya-Allah dengan permulaan kita pada hari ini, lambat laun ia akan memberikan ilmu dan pertambahan ilmu kepada kita semua. Dan seperkara lagi para penonton yang dirahmati Allah,
ayat ini kata-kata semangat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang diwahyukan kepada kamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Para penonton, mari kita bawa semangat ini kepada kehidupan kita pada hari ini. Para penonton, benar sekarang kita berada dalam situasi yang sangat sukar. Pelbagai cabaran. Tetapi kita sebagai seorang ayah, kita tetap menggagahi juga cabaran yang kita ada sekarang ini, cari solusi. Kita cuba sedaya mungkin untuk terus mengemudi bahtera keluarga kita. Saudara rahmati Allah, sepanjang kesusahan kita mencari solusi hidup, sepanjang itulah Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap apa yang kita lakukan, pasti Allah Ta'ala berikan keberkatan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tips dan juga mungkin sebagai rumusan akhir pelantikan. Kadang-kadang kita nak baca Quran ni memerlukan satu motivasi dan galakan yang sangat besar, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita ialah dengan kekangan, dengan perlu bekerja dan sebagainya, terutamanya anak-anak kita di rumah. Jadi untuk memberi galakan kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita, mungkin sebagai panduan dan juga rumusan akhir daripada yang bagi Ustaz. Para penonton yang dirahmati Allah, galakkan kepada diri saya lah terutamanya. Yang pertama sekali, saudara, kita semua akan meninggal dunia. Dan setelah kita menutup mata kita, yang akan menjadi peneman, yang akan jadi teman kepada kita di alam barzakh dan di alam akhirat, tentulah Al-Quranul Karim ini sahaja yang akan menjadi teman kepada kita. Makin banyak kita menyebut, kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim, makin itulah kita mendapat pertolongan daripada Al-Quranul Karim, khususnya di alam akhirat dan alam barzakh nanti. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Kerana itu, saudara yang dirahmati Allah, dalam hadis, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Di hari akhirat, puasa akan berkata kepada Allah, wahai Allah, aku telah menegah hamba-Mu ini daripada makan dan minum di siang hari. Dan aku menegah hamba-Mu ini daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hari ini, wahai Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Allah izinkan. Kemudian Al-Quran pula berhujah di depan Allah. Wahai Allah, aku telah menghalang hamba-Mu ini, ya Allah, daripada tidur malam. Semata-mata aku nak dia baca aku, wahai Allah. Hari ini, ya Allah, aku nak memberikan syafaat, bantuan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Izinkan aku, wahai Allah. Allah Ta'ala izinkan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba Allah yang bersengkang mata, belajar dan membaca Al-Quran dan beramal Al-Quranul Karim. Jadi para penonton dan rahmati Allah, hidup ini tak lama. Tetapi yang sekejap di atas dunia inilah yang akan menentukan bagaimanakah nasib kita di hari akhirat, termasuklah di alam barzakh nanti. Tentunya hidup ini penuh dengan cabaran, laluinya dengan sabar dan tawakal akan membuahkan rasa cinta kita, dan kita rasa hidup ini memang tempat untuk kita mencari pahala, untuk kita bawa di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini antara perkara-perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita hayati dengan perkongsian yang bagi Ustaz. Dan mungkin sebagai terakhir, Ustaz, kita nak raikan mungkin satu soalan terakhir daripada sahabat Facebook kita, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Untuk ayat yang ke-43, maka berpegang-peganglah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Adakah ayat ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pencerahan daripada bagi Ustaz. Para penonton rahmati Allah, terima kasih Puan Rubi Abu Bakar yang bertanya satu soalan sangat baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat diuji di Makkah, ya, tentu sekali yang memberikan motivasi kepada Nabi ialah kisah para Nabi, ya, kisah para anbiya yang diceritakan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Allah Zakaria, ya. Maknanya kisah para nabi terdahululah yang memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, ayat ini memberikan peneguhan kepada semangat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, dalam hidup ini siapakah yang paling banyak diuji? Nabi menjawab,
yang paling banyak diuji, paling dahsyat ujiannya ialah kepada para nabi dan para rasul. Dan Nabi SAW menyatakan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kita ini diuji berpandukan bagaimana kadar agama kita. Makin kuat pegangan penghayatan agama seseorang itu, makin kuat ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang demikian. Dan tentunya saudara rahmati Allah, ujian ini ialah untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan yang paling akhir kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, antara perkara-perkara yang cukup penting yang telah pun disampaikan oleh bagi Ustaz, mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada bagi Ustaz. Minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Dan Engkau kasihkanlah ibu bapa kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami semenjak kecil lagi ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri wahai Allah. Ampunkanlah kami, kasihkanlah kami, kasihanilah kami wahai Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami wahai Allah, kami akan tergolong di dalam golongan orang yang rugi. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judham wal baras was sayyi'il asqam. Amin Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada mara bahaya, selamatkanlah kami daripada segala wabak penyakit yang menggerunkan. Amin Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang bahagia Ustaz dan para penonton. Esok sebagaimana biasa kita akan kembali bersiaran bersama Dai Hakim dan ahli panel Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman dengan topik akidah Asmaul Husna, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin dan Al-Wali pada jam dan juga waktu yang sama pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.